Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa tsabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan menerangkan riwayat hidup Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Maghribi. Beliau lahir pada tahun 591 Hijriah dan wafat pada tahun 656 Hijriah. Dan umur beliau ialah 65 tahun. Beliau berguru dalam ilmu tasawuf tarikat daripada Abdullah bin Abil Hasan bin Harazim dan Syekh Abdul Salam bin Mashish dan Syekh Najmuddin bin Al-Isfahani Abil Fatah Al-Wasiti radhiyallahu anhum. Antara karamah dan kehebatan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid, bahawa beliau berkata, tidak pernah aku melihat orang yang lebih arif, lebih kenal Allah Subhanahu wa taala daripada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Walaupun begitu, Ibnu Daqiqil Aid bersama dengan anak-anak murid dan kumpulannya tetap menyakiti Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan menghalau Imam Abul Hasan Asy-Syadzili daripada Maghribi. Dan mereka juga menulis surat kepada pemerintah Iskandariah bahawa akan datang ke Iskandariah seorang Maghribi, yakni orang yang berasal daripada Maghribi, yang kami telah halaunya. Maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Maka apabila Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sampai di Iskandariah, maka penduduk Iskandariah menyakiti beliau, menghina menyakiti beliau, sehinggalah terzahir pada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili beberapa karamat yang menyebabkan mereka meyakini dan beriman kepada kewalian Imam Asy-Syadzili. Dan Syekh Tajuddin As-Subki berkata, ayahnya pernah menceritakan bahawa ayahnya pernah masuk bertemu dengan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, demi Allah, sesungguhnya manusia telah bertanya kepadaku tentang masalah yang aku tak dapat menjawabnya. Lalu tiba-tiba aku melihat jawapannya tertulis terpapar di dinding-dinding. Maknanya itu satu karamah bagi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan pengembara Ibnu Battutah mengatakan telah memberitahu kepadanya Syekh Yaqutul Arsy daripada syekhnya, gurunya, Syekh Abul Hasan Al-Mursi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa sesungguhnya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sentiasa melakukan haji setiap tahun. Tatkala beliau keluar untuk melakukan haji pada kali terakhir, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata kepada pembantunya untuk membawa kapak, raga dan kapur barus. Lalu pembantunya berkata kepadanya, untuk apa semua itu wahai tuanku? Lalu Imam Abu Hasan Syadzili berkata,
nanti di tempat bernama Humaisirah kamu akan mengetahuinya. Lalu apabila mereka keluar, ketika mereka sampai di Humaisirah ni satu tempat di Mesir yang berdekatan dengan Aswan. Lalu Imam Abul Hasan Asyazili mandi dan melakukan solat 2 rakaat, dan pada sujud terakhir solat tersebutlah beliau wafat radhiyallahu anhum, dan beliau dikebumikan di situ. Maknanya Imam Abul Hasan Asyazili telah mengetahui waktu wafatnya, kerana itulah beliau menyuruh dari awal perjalanan untuk pembantunya membawakan persiapan untuk pengebumian. Dan antara yang masyhur diceritakan ialah apabila Imam Abul Hasan Asyazili dikebumikan di Humaisirah, yang mana Humaisirah ni merupakan tengah-tengah padang pasir yang tak ada penempatan. Tetapi apabila beliau dikebumikan di situ, maka air mandian beliau menyebabkan air di tempat tersebut menjadi tawar, menjadi sesuai untuk digunakan oleh manusia. Daripada sebelum ini, air tadi masin yang tak sesuai digunakan oleh manusia. Dan kita maklum apabila padang pasir dia merupakan perjalanan orang-orang yang bermusafir ke Mekah, maka karamah Imam Abul Hasan Syazili tadi ialah mentawarkan, mensesuaikan air untuk digunakan oleh rombongan-rombongan, dan sehingga ke hari ini tempat itu menjadi perhentian, dan di situ telah dibinakan masjid. Dan air tadi menjadi banyak dan cukup untuk digunakan oleh rombongan-rombongan. Dan antara kata-kata Imam Abul Hasan Asyazili ialah beliau berkata, Allah Ta'ala tidak melantik seseorang wali, melainkan sebelum itu Allah mencampakkan atau meletakkan kecintaan kepada orang tersebut di dalam hatiku, kata Imam Abu Hasan Asyazili. Maksudnya sebelum Allah melantik seseorang jadi wali, Allah akan bagi tahu kepada Imam Syazili dulu. Lalu Imam Syazili mencintai dia, kemudian baru dia menjadi wali. Dan begitu juga Allah tidak memurkai seseorang hamba, melainkan Allah meletakkan kebencian dulu di dalam hati Imam Abu Hasan Syazili. Maknanya hamba-hamba yang Allah murkai diketahui oleh Imam Abu Hasan Syazili. Antara perkataan Imam Abu Hasan Syazili lagi, bahawa beliau berkata setiap ilmu yang menyebabkan nafsu kita cenderung kepada dunia dan merasa lazat, maka buanglah ilmu tersebut, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnah. Dan antara kata beliau lagi, sekiranya bukan kerana arahan syariat untuk menyembunyikan perkara ghaib, nescaya aku boleh memberitahu kepada kamu akan apa yang bakal berlaku pada esok hari, lusa dan seterusnya sehingga hari kiamat. Maknanya itu juga merupakan satu karamah Imam Abul Hasan Asyazili radhiyallahu anhu. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.